Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan perinciannya dalam segmen esensi. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT diminta meneliti semula syarat yang menetapkan pemaju perumahan untuk menyediakan kediaman mampu milik dalam setiap projek mega yang dibangunkan. Langkah itu perlu memandangkan syarat yang ditetapkan, iaitu membina sekurang-kurangnya 30% rumah mampu milik dalam setiap projek perumahan tidak mengikut jadual dan skala yang ditetapkan. Perdana Menteri berkata, setiap pemaju perumahan perlu mematuhi syarat berkenaan bagi memastikan setiap projek perumahan mega turut menyediakan rumah mampu milik agar golongan berpendapatan sederhana mampu memiliki kediaman sendiri. Pasukan petugas khas diwujudkan bagi mencari penyelesaian isu air di Kelantan dan Sabah. Perdana Menteri menegaskan kerajaan negeri perlu bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dan menerima keputusan yang dibuat kerajaan negeri dan persekutuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini menyatakan komitmen bahawa masalah air di Kelantan dan Sabah akan cuba ditangani kerajaan persekutuan walaupun melibatkan belanja besar. Pembukaan Jabatan Bagan Datuk telah menarik minat pelabur yang bakal memanfaatkan pembangunan serta ekonomi penduduk sekitar. Setakat ini, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibie, 3 pelabur berasingan berhasrat membangunkan kilang kenderaan berat, kilang membuat bateri dan kenderaan elektrik EV serta limbungan kapal pembinaan dan menyelenggara kapal telah menghantar surat tunjuk minat. KKM sedang memaskini prosedur operasi standard SOP COVID-19. Pendekatan berhati-hati diambil sebelum membuat sebarang pengumuman dengan mengambil kira Malaysia yang masih ditetapkan di bawah kawasan jangkitan tempatan yang berakhir 30 Jun ini. Pindaan SOP berkenaan termasuk melibatkan pemakaian pelitup muka dalam pengangkutan awam. Kementerian Sumber Manusia KSM sedia meneliti semula saranan pihak tertentu yang mahukan Akta Kerja 1955 dinilai semula walaupun mencukupi bagi melindungi hak pekerja. Penelitian semula itu, akta itu sebagai usaha memastikan hak pelajar terbela. KSM juga sentiasa terbuka dan bersedia menerima saranan juga cadangan. Bukan semua permintaan atlet di bawah program Road to Gold RTG akan dipenuhi dan bergantung kepada kewajaran permintaan tersebut. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh menjelaskan permintaan atlet mestilah wajar dalam membantu prestasi mereka dan akan diputuskan bersama jawatan kuasa RTG. Baik, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Ulang Tahun Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM ke-65 kepada seluruh warga dan semua yang pernah berkhidmat bersama TUDM. Baginda turut menzahirkan penghargaan dan sanjungan terhadap jasa, khidmat dan bakti TUDM dalam melindungi kedaulatan dan keselamatan ruang angkasa negara. Kuasa Udara Perisai Kedaulatan Negara menjadi tema sambutan TUDM tahun ini. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Gawai kepada semua yang meraikan perayaan itu. Seri Paduka berdua menzahirkan harapan agar perayaan berkenaan akan terus menyemarakkan keharmonian antara kaum di Malaysia dan memperkukuhkan perpaduan sesama rakyat. Hari Gawai disambut hari ini dan esok oleh masyarakat Dayak di Sarawak sebagai tanda kesyukuran selepas berakhir musim menuai. Masjid Negara mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Perkembangannya terus langsung bersama Fahmi Zaidi di lokasi. Fahmi, silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seperti yang anda sedia maklum, sekarang saya berada di Masjid Negara bagi bersempena dengan majlis bacaan Yasin dan doa selamat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dan untuk pengetahuan anda, majlis ini telah bermula pada pukul 7 petang seperti tadi dan telah dihadiri kira-kira lebih 1,000 orang
yang terdiri daripada barisan jemaah menteri dan juga pegawai kanan kerajaan. Majlis telah dimulai dengan bacaan Yasin dan disusuli dengan doa selamat dan kemudian dengan solat maghrib yang dilakukan secara berjemaah yang telah diimamkan oleh Imam Besar Masjid Negara iaitu Ustaz Ehsan Muhammad Hosni. Majlis ini juga turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Majlis yang berlangsung ini adalah merupakan sebahagian daripada acara tahunan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Sultan Yang di-Pertuan Agong bagi tahun 2023. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari Masjid Negara bersempena dengan majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Untuk perkembangan lanjut, teruskan kesetiaan anda bersama Kanta 744. Sekian dari saya, Fahmi Saidi. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi langsung dari Masjid Negara. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Unit Peronda TH atau lebih dikenali sebagai Lipan Bara mempunyai kemahiran mengenal pasti jemaah haji yang hilang arah berdasarkan bahasa badan mereka. Pasukan ini dianggotai 18 petugas yang terdiri daripada polis bantuan TH dari seluruh negara. Pasukan yang sinonim dengan pakaian kemeja T dan topi merah serta berseluar hitam itu bertugas 24 jam mengikut giliran 3 shift di 8 pos sekitar Masjid Suci umat Islam berkenaan. Kejayaan projek perintis Mecca Route yang dimulakan Kerajaan Arab Saudi di Malaysia pada 2017 membolehkan program serupa diperluas ke 6 negara lain. Program yang bertujuan memudah dan mempercepatkan urusan perjalanan jemaah haji itu kini turut dilaksanakan di Maghribi, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Ivory Coast dan Turki. Agensi agama perlu memberi fokus kepada teras asal tujuan penubuhan agar tidak lagi berlaku pertindihan tugas sehingga mengambil tugas agensi lain. Menteri di JPM Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar memaklumkan agensi seperti Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM perlu memberi fokus kepada dakwah bagi memastikan tiada lagi perbalahan dalam kalangan masyarakat berkaitan dakwah. Yayasan serta badan amal tidak harus bergantung kepada sumbangan derma sahaja tetapi perlu meningkatkan keupayaan dana melalui pelaburan dan perniagaan. Justru sejumlah dana yang ada dalam yayasan wajar digunakan untuk melaksanakan pelaburan bijak. Bagi tujuan itu juga, yayasan perlu terbuka dengan mengambil penyertaan kepakaran luar yang sedia memberi sumbangan tenaga, kemahiran dan idea untuk yayasan dalam kegiatan perniagaan yang memberi pulangan baik. Kementerian Pendidikan Tinggi perlu mempunyai pelan pembangunan bakat dan pembinaan kapasiti yang baik. Kesediaan itu bagi meningkatkan kecekapan, kemahiran, tahap profesionalisme serta kecemerlangan kaki tangan. Menteri Bertanggungjawab Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mengharapkan pendedahan kepada ilmu dan perkembangan baharu seharusnya dijadikan budaya kementerian. Penamatan perkhidmatan Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS berkuat kuasa hari ini merupakan keputusan Lembaga Pengarah FINAS. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menyatakan keputusan itu dibuat sebagai langkah penstrukturan semula beberapa dasar dan rombakan penyelarasan bagi hala tuju masa depan FINAS. 30 penggiat seni tanah air berjaya memperoleh kebenaran Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memfailkan tindakan undang-undang terhadap Performers Rights and Interest Society of Malaysia Berhad (PRISM) bagi menuntut pembayaran royalti sejak 2017. Hakim Ahmad Murad Abdul Aziz memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan difailkan 30 individu selaku pemohon mengikut Seksyen 471 Akta Syarikat 2016. Seorang individu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Sungai Besar atas pertuduhan membunuh seorang wanita hamil minggu lepas. Tertuduh berusia 20 tahun itu mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Hajar Ali. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sebutan semula ditetapkan 3 Ogos depan. Seorang pemandu bas warga Singapura mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan memiliki minyak diesel bersubsidi melebihi jumlah kawalan ditetapkan di Johor Bahru. Pengakuan Low Yang Pang Benjamin, 24 tahun, dibuat di hadapan Hakim Fatimah Zahari. Kes disebut semula 6 Julai.
3 cubaan selundup dadah bernilai lebih RM1 juta menggunakan perkhidmatan kurier dan kargo udara di kawasan kargo lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur baru-baru ini tumpas. Modus operandi sindiket dengan menyembunyikan dadah dalam gam silikon dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak kasut gagal. Sepanjang tempoh Januari hingga April lepas, 37 kes cubaan selundup pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM4.9 juta melalui perkhidmatan kurier dan kargo udara gagal. Menggunakan lori canvas dan bergerak aktif pada waktu kemuncak belum cukup mengaburi mata pihak berkuasa. Sindiket penyeludupan rokok tumpas dengan penahanan seorang pemandu lori di sebuah stesen minyak berhampiran Feldan Ram 1 Kembaman, Terengganu 23 Mei lepas. Barang kes berupa rokok bernilai lebih 1.5 juta termasuk cukai dirampas. Geng Mizan yang terlibat aktif dalam jenayah pecah rumah di Kedah, Pulau Pinang dan Perak tumpas selepas 7 suspek ditahan termasuk seorang wanita pada 20 dan 26 Mei lepas. Kesemua suspek ditahan menerusi beberapa siri serbuan sekitar Kedah. Pihak berkuasa kini memburu 3 suspek termasuk dalang kumpulan yang dikenali sebagai Mizan. Baik, Malaysia terbuka untuk menyambung semula perbincangan mengenai perjanjian perdagangan bebas bersama Kesatuan Eropah EU yang ditangguhkan pada 2012. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan FTA perlu adil serta memberi manfaat kepada negara. EU merupakan pasaran yang penting bagi minyak sawit negara dengan mencatat jumlah import sebanyak 1.47 juta tan metrik pada tahun 2022. Ekspor Malaysia akan terus kompetitif walaupun berlaku penyusutan ringgit. Namun bagi kekal berdaya saing dalam sektor perdagangan, pihak industri khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS perlu mempunyai pelan induk perindustrian baharu. Langkah itu bagi memastikan pemain industri bersedia menghadapi cabaran mata wang dan prospek ekonomi. Bursa Malaysia terus ditutup rendah di tengah-tengah kekurangan pemangkin walaupun keyakinan dalam pasaran terhadap perkembangan isu siling hutang Amerika Syarikat. Rang undang-undang untuk menaikkan siling hutang Amerika Syarikat telah diluluskan Dewan Perwakilan dan akan dibawa ke Senat bagi undian akhir menjelang tarikh akhirnya pada Isnin. Status permohonan dan kelulusan kuota pekerja asing yang ditangguhkan sejak pertengahan Mac lalu masih belum diputuskan. Kementerian Sumber Manusia perlu mendapatkan keputusan daripada Kabinet sebelum sebarang pengumuman dibuat. Timbalan Menteri Mustafa Sakmud mengulas kenyataan Persatuan Pengusaha Restoran India Malaysia Primas mengenai kekurangan 30% tenaga kerja ekoran pembekuan pengambilan tenaga kerja asing. Baik, sekurang-kurangnya 3 terbunuh termasuk 2 kanak-kanak dalam serangan di daerah timur Kiev. Serangan tertumpu di wilayah Donetsk di pinggir timur ibu negara selain daerah Dnipropetrovsk yang lebih dekat dengan pusat bandar. Serangan itu adalah yang ke-18 ke atas ibu negara bulan ini dengan puluhan mangsa lain cedera di 2 daerah berkenaan. Ini pula Korea Utara akan melancarkan satelit pengintip tentera buat kali kedua dalam tempoh terdekat selepas percubaan pertama gagal semalam. Kakak pemimpin Kim Jong-un, Kim Yo-jong, turut berjanji bahawa Pyongyang akan terus meningkatkan keupayaan pengintipan pasukan tenteranya. Menurut ahli Parlimen Korea Utara, pelancaran kedua roket tersebut mungkin mengambil masa beberapa minggu atau lebih. Amerika Syarikat dan Jepun sedang berusaha memodernkan Pakatan Ketenteraan bagi menghadapi ancaman dari China, Korea Utara dan Rusia. Setiausaha Pertahanan Amerika Lloyd Austin berkata mereka berdepan cabaran daripada tindakan China serta provokasi Korea Utara. Untuk itu, Washington dan Tokyo perlu memastikan aspek ketenteraan perlu berdaya tahan dan dimodernkan. China tuduh pesawat pengintip Amerika Syarikat sengaja masuk ke ruang udara Laut China Selatan ketika tenteranya sedang mengadakan latihan di kawasan berkenaan Jumaat lalu. Tindakan pesawat pemantau RC-135 milik Amerika Syarikat itu berisiko menjejaskan perdamaian 2 negara selain kestabilan kawasan berkenaan. Untuk itu, Amerika Syarikat didesak patuh perundangan antarabangsa dan hentikan provokasi berbahaya.
Ketua Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO Jens Stoltenberg akan melakukan lawatan ke Ankara bagi mendesak Turkiye meratifikasi keanggotaan Sweden dalam gabungan itu. Beliau telah berhubung dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan awal minggu ini bagi membincangkan perkara tersebut. Hanya Turkiye dan Hungary yang belum meratifikasi keanggotaan Sweden dalam NATO. Baik saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Fatih Hidayat dan Dian Nawai untuk paparan lebih komprehensif. Saya Zafrul Husin, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.